Hari ni kita nak cerita pasal misteri kematian Bruce Lee. Siapa je yang tak kenal dengan Bruce Lee? Bruce Lee merupakan seorang pelakon dan ahli seni bela diri yang sangat handal. Tapi macam mana orang yang boleh dikatakan kuat dan mempunyai bentuk fizikal yang sempurna boleh mati muda sangat? Pada 20 Julai 1973, Bruce Lee telah disahkan meninggal dunia di Hong Kong pada usia 32 tahun. Bruce Lee ni mati 6 hari sebelum tayangan perdana filem Enter the Dragon, filem yang menjadikan Bruce Lee pelakon bangsa Cina pertama yang menjadi bintang Hollywood. Jadi macam mana manusia yang boleh dikatakan sihat dan kuat tapi boleh mati secara tiba-tiba pada usia yang muda? Ada orang kata yang Bruce Lee ni mati sebab pernah bertarung dengan Datuk Mio Abdul Rahman, pengasas silat gayung. Kalau belah Indonesia pula, dia orang kata yang Bruce Lee ni mati sebab pernah bertarung dengan Diki Zulkarnain, iaitu pesilat dan pelakon Indonesia. Ada juga cerita yang mengatakan Bruce Lee ni mati disebabkan kalah dengan pakar Shaolin. Tapi semua cerita ni adalah mitos semata-mata. Punyalah power Bruce Lee ni sampai ramai yang claim tok guru dia orang pernah bertarung dengan Bruce Lee dan Bruce Lee kalah dengan dia orang. Jadi, kalau kita nak tahu macam mana Bruce Lee ni mati dengan sebenar-benarnya, kita kena patah balik pada tahun 1973. Pada tahun 1973, Bruce Lee dan keluarga habiskan separuh tahun pertama di Hong Kong sebab nak settle dua filem, iaitu Enter the Dragon dan Game of Death. Penerbit untuk kedua-dua filem ni orang yang sama, iaitu Raymond Chow, pengasas Golden Harvest, sebuah syarikat penerbitan filem di Hong Kong. Raymond dan Bruce Lee ni adalah kawan baik. Pada 20 Julai, kira-kira jam 8.30 pagi, Bruce Lee pun bangun dari tidur dan melakukan senaman pagi. Ni kira rutin biasa Bruce Lee lah, bersenam dalam kira-kira 45 minit. Selalunya lepas bangun, Bruce Lee akan stretching, cardio, angkat berat dan praktis Jeet Kune Do. Pada pukul 10.30 pagi, Bruce Lee tiba di Golden Harvest untuk kerjakan skrip Game of Death bersama Raymond Chow. Masa tu juga, Bruce Lee ni kunyah akar ganja, di mana dia percaya yang ganja ni meluaskan kesedaran otak dia. Pada tahun 1970-an dan 80-an, kunyah ganja ni biasa dekat Hong Kong, terutama dekat golongan orang-orang kaya. Pada pukul 1 tengah hari, Bruce Lee naik Mercedes merah dan pergi ke apartmen awet simpanan dia, iaitu Betty Ting Pei, seorang pelakon Taiwan berusia 26 tahun. Bruce Lee kenal awet ni dari Raymond Chow. Hubungan diorang ni rahsia, senyap-senyap je. Yelah sebab Bruce Lee kan dah kahwin. Kalau kantoi ada skandal, tak best lah, dia kan pelakon. Cerita ni ditulis sendiri oleh Betty selepas kematian Bruce Lee. Masa Bruce Lee datang rumah tu, diorang plan nak berehem-ehem. Malam tu pula, Bruce Lee dengan Betty ada temu janji dengan Raymond Chow dan George Lazenby, pelakon Hollywood. Pada pukul 6 petang, Bruce Lee ni mengadu yang dia sakit kepala. Lepas tu Raymond Chow datang apartmen Betty untuk jemput Bruce Lee dengan Betty untuk dinner. Pada pukul 7.30 malam nak pergi dinner dah. Jadi dah ready nak gerak. Tapi Bruce Lee cakap kepala dia makin sakit. Betty pun bagi Bruce Lee pil Aquagesic, sejenis ubat painkiller. Bruce Lee pun makan ubat tu dan rehat sekejap. Pukul 7.45 malam, Raymond Chow pun chow dulu sebab nak pergi makan malam dengan George Lazenby. Sebab dia orang plan yang lepas Bruce Lee dah beres sikit sakit kepala, Betty dengan Bruce Lee baru datang. Pada pukul 8 suku sampai 9.30 malam, Raymond Chow pun call Betty tanya, mana? Lepas tu Betty pun jawab yang Bruce Lee ni tidur lagi. Lepas tu kali kedua Raymond Chow call lagi, Betty pun cakap Bruce Lee tidur lagi, tapi kejap dia nak kejut. Tapi masa dia cuba kejutkan Bruce Lee berkali-kali, Bruce Lee diam je, tak bangun-bangun. Betty pun panik, lepas tu call Raymond Chow, cakap Bruce Lee tak bangun-bangun. Raymond Chow pun apa lagi, dia pun pecut pergi apartmen Betty. Bila Raymond Chow sampai, dia nampak yang Bruce Lee ni separuh bogel dah tak bernafas. Dia pun sedar yang bintang dia dah mati. Okey, apa kata kita cuba bayang macam mana Raymond Chow ni fikir dekat kepala otak dia bila dia tengok Bruce Lee dah mati. Macam mana dia nak jawab dekat orang ramai pasal lelaki paling terkenal dekat Hong Kong tengah mati atas katil perempuan simpanan. Lepas tu cuma dia dengan perempuan simpanan Bruce Lee ni je saksi yang ada. Kes ni boleh menamatkan karier diorang. Sidang media akan salahkan diorang dan mungkin diorang boleh kena penjara. Jadi Raymond Chow fikir kalau nak selamatkan memang dah tak boleh dah sebab dah mati. Tapi dia ada solusi lain, iaitu kalau Bruce Lee nak mati, jangan mati dekat sini. Raymond Chow pun suruh Betty call doktor peribadi dia, iaitu Dr. Chu.
Dr. Chu pun cuba selamatkan Bruce Lee selama 10 minit tapi tak berjaya. Raymond Chow pun suruh Dr. Chu untuk hantar Bruce Lee pergi Baptist Hospital, tempat Dr. Chu kerja, dekat juga dengan area situ. Tapi Dr. Chu tak setuju. Sebaliknya Dr. Chu memutuskan untuk menghubungi ambulans untuk merawat sebab kes ni kes berat. Dr. Chu pun berkeras untuk bawa Bruce Lee ke Queen Elizabeth Hospital yang jaraknya 25 minit, bukannya Baptist Hospital yang lebih dekat. Mungkin sebab dia tak nak kes skandal ni terlibat dengan tempat kerja dia. Ambulans ambil masa selama 7 minit untuk sampai. Paramedik pun buat CPR dan bagi oksigen, tapi tak ada efek apa pun. Pada pukul 11.30 malam, Hong Kong telah dikejutkan dengan berita kematian Bruce Lee. Punca kematian tidak diketahui. Laporan bedah siasat kemudian menunjukkan bahawa Bruce Lee telah meninggal dunia disebabkan edema cerebrum, bengkak otak, mungkin disebabkan oleh tindak balas alahan terhadap pil Aquagesic, ubat painkiller yang Betty bagi dekat Bruce Lee. Selepas kes ni, banyak negara seperti US dan UK melarang Aquagesic untuk dijual. Upacara pengebumian Bruce Lee di Hong Kong dihadiri oleh 25,000 orang. 3 hari kemudian, Linda, isteri Bruce Lee, menanam jasad suaminya di Seattle, tempat di mana diorang jatuh cinta dan bermula perjalanan bersama. Jadi, apa pendapat korang tentang kisah kematian Bruce Lee ni? Agaknya korang rasa betul ke yang Bruce Lee ni mati disebabkan pil Aquagesic tu? Jadi, kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni, jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Ras Daniel. Terima kasih kerana menonton. Sampai tinggal, jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.